اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim.
بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم صدق Allahul Azim. Mereka berkata, wahai Nuh, sesungguhnya engkau telah bertikam lidah membantah kami. Lalu engkau banyakkan sangat hujah-hujah semasa mengemukakan bantahanmu kepada kami. Oleh itu datangkanlah azab Allah yang engkau janjikan kepada kami. Jika betul engkau dari orang-orang yang benar. Nabi Nuh menjawab, sesungguhnya Allah jualah yang akan mendatangkan azabnya itu kepada kamu jika ia kehendaki. Dan kamu tidak sekali-kali akan dapat melemahkan kuasa Allah. Dan tidak ada gunanya nasihatku kepada kamu. Jika aku hendak menasihati kamu, kalau Allah hendak menyesatkan kamu kerana kamu tetap berdegil. Dialah Tuhan kamu dan kepadanya kamu akan kembali. Mereka terus berdegil, bahkan mereka menuduh dengan mengatakan Nabi Nuh sengaja mengada-ngadakannya secara dusta. Bahawa Tuhan mengurniakan pangkat Nabi kepadanya. Nabi Nuh diperintahkan menjawab dengan berkata, kalau aku yang mereka-reka wahyu itu, maka akulah yang akan menanggung dosa perbuatanku itu. Dan sebenarnya aku bersih dari dosa kesalahan yang kamu menuduhku. Dan setelah itu diwahyukan kepada Nabi Nuh, bahawa sesungguhnya tidak akan beriman lagi dari kaummu, melainkan orang yang telah sedia beriman. Oleh itu janganlah engkau berduka cita tentang apa yang mereka sentiasa lakukan. Dan buatlah bahtera dengan pengawasan serta kawalan kami. Dan dengan panduan wahyu kami tentang cara membuatnya. Dan janganlah engkau merayu kepadaku untuk menolong kaum yang zalim itu. Kerana sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan dengan taufan. Dan Nabi Nuh pun buat bahtera itu.
Dan tiap-tiap kali sepuak dari kaumnya melalui tempat ia membina bahteranya, mereka mengejek-ngejeknya. Nabi Nuh pun menjawab, jika kamu memandang kami bodoh kerana membuat bahtera ini, maka sesungguhnya kami juga memandang kamu bodoh kerana keingkaran kamu, sebagai balasan ejekan kamu. Maka kamu akan mengetahui siapakah yang akan didatangi azab yang menghinakannya di dunia, dan yang akan ditimpakan pula dengan azab yang kekal pada hari akhirat kelak. Nabi Nuh terus bekerja sehingga apabila datang hukum kami untuk membinasakan mereka dan air memancut-mancut dari muka bumi yang menandakan kedatangan taufan, kami berfirman kepada Nabi Nuh, bawalah dalam bahtera itu 2 dari tiap-tiap sejenis haiwan, jantan dan betina. Dan bawalah ahlimu kecuali orang yang telah ditetapkan hukuman azab atasnya disebabkan kekufuran. Juga bawalah orang-orang yang beriman. Dan tidak ada orang-orang yang beriman yang turut bersama-samanya, melainkan sedikit sahaja. Dan ketika itu berkatalah Nabi Nuh kepada pengikut-pengikutnya yang beriman, naiklah kamu ke bahtera itu sambil berkata, dengan nama Allah bergeraklah dunia dan berhentinya. Sesungguhnya Tuhanku adalah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. Masih lagi kita membaca dan menafsirkan surah Hud, surah yang ke-11 pada juzuk yang ke-12, bermula daripada ayat 33 sehinggalah ayat 41. Ayat-ayat yang kita bacakan masih lagi kesinambungan daripada ayat sebelum ini, iaitu ayat 32 sehingga ayat 35 tentang kisah Nabi Allah Nuh AS yang berdebat dan berhujah dengan kaumnya, yang menjawab segala keraguan dan segala fitnah. Maka bila kaumnya merasa lemah di hadapan Nabi Allah Nuh, lalu mereka berkata lagi dengan 2 perkara. Yang pertama, mereka mensifatkan Nabi Nuh ini banyak cakap. Banyak sangat hujahnya. Sebagai satu penghinaan. Tanpa mereka memikirkan apa yang dicakapkan oleh Nabi Allah Nuh AS. Macam seorang anak yang degil bila mak dia nasihat, akhir dia pun kata mak dia ni membebel. Bila mak nasihat banyak sangat, walau nasihat itu semua berguna. Dek, kerana budak ni nakal degil. Lalu si budak ini yang patut dia menghalusi dan dengar nasihat, maka dia ubah dengan kata ini membebel. Orang tua ni pandai membebel je. Maka itu perkataan kaum Nabi Nuh. Bila mereka cuba berpaling daripada nasihat yang berguna, daripada dakwah yang diajak, yang disampaikan oleh Nabi Allah Nuh AS, lalu mereka berkata, wahai Nuh, kamu ni kuatnya membebel. Dalam bahasa Al-Quran, qalu ya Nuh qad jadaltana, kamu ni suka sungguh berdebat dengan kami. Fa'aktsarta jidalana, suka sangat bercakap banyak-banyak. Yang kedua, ketika mana mereka lemah untuk menjawab hujah Nabi Allah Nuh, pertama mereka kata Nabi Nuh suka membebel. Yang kedua mereka kata, bawalah azab. Kamu selalu beri amaran kalau kami tak ikut azab Allah, akan datang sekian bala, sekian bencana. Sebab semua para Nabi sifat mereka Bashir, Nazir. Bashir iaitu memberi khabar gembira siapa yang taat, siapa yang patuh dengan pahala dan syurga. Nazir memberi amaran siapa yang derhaka, siapa yang tolak dengan dosa dan neraka. Lalu mereka yang sepatutnya memburu pahala, mereka mencabar neraka dan azab Allah. Baik kalau menolak perintah, ajakan dakwah kamu, menjadikan kami terkena azab, bawalah azab tu. Maka lihat bagaimana Allah Ta'ala menjawab. Ketika mana kaum Nabi Nuh AS yang mula menghina Nabi Nuh, kononnya banyak bercakap. Dan mereka kekal untuk berkata, kami tak akan ikut kamu. Kalaulah benar dakwah kamu, maka bawalah azab kepada kami. Maka Nabi Allah Nuh AS berkata, menjawab. Qala innama, dan kata Nabi Nuh,
innama bahawasanya ya'tikum bihillah, Allah akan mendatangkan dengan azab kepada kamu, insya kalau Allah kehendaki. Wa ma antum bimu'jizin, dan bila datangnya azab kamu tidak akan terlepas. Ya benar, azab Allah akan datang. Tapi yang mendatangkan azab Allah bukan aku. Jadi kamu tak boleh minta dengan aku. Wahai Nuh, kalau betul bawa azab. Urusan azab urusan Allah. Aku cuma beritahu yang mendatangkan azab itu ialah Allah Ta'ala. Dan bila datang azab Allah, wa ma antum bimu'jizin, kamu tidak mampu mengelaknya. Kamu tidak ada kekuatan untuk mempertahankan diri kamu. Kamu tidak ada apa pun persiapan dalam menghadapi azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Nabi Allah Nuh menjawab lagi kata-kata nista dan juga kata-kata penghinaan kaumnya dengan berkata, wala yanfa'ukum nushi. Nampaknya nasihatku tidak lagi memberi manfaat kepadamu. In aradtu an ansahalakum. Kalaupun sekiranya aku nak masih terus menasihati kamu. In kana Allah, kalau memang Allah dah catat, dah tulis dan menetapkan yuridu an yu'wiyakum, untuk menjadikan kekal sesat. Kata Nabi Allah Nuh, dah saya ni dah cakap banyak, betul lah saya dah nasihat banyak. Tak guna lagi saya nasihat kalau memang Allah dah tetap kamu ni kufur. Baik, bila Nabi Allah Nuh menyebut, kalau Allah dah tetapkan kamu kufur dengan maksud, ya, siap benda ditentukan oleh Allah. Tetapi, bila seorang sudah menunjukkan tanda-tanda dengan tidak mengikuti sunatullah, iaitu bila seorang diberi makanan, dia tak nak makan. Artinya barangkali Tuhan dah tentukan kamu mati ni. Seorang yang diberi nasihat, jangan makan benda-benda beracun, benda-benda bahaya, nanti kamu sakit. Dia makan juga, barangkali Allah dah tetapkan kamu ni mati muda. Bila Nabi Allah Nuh melihat alamat-alamat, Nabi Allah Nuh tak tahu bagaimana kedudukan seseorang, bagaimana kesudahan seseorang. Kita juga tak tahu. Tetapi Allah Ta'ala jadikan alamat. Sebagaimana hujan, Allah jadikan alamat nak hujan. Sebagaimana mati, Allah jadikan alamat nak mati. Umpamanya usia tua, sakit, itu alamat nak mati. Sebagaimana seorang suka, kita tahu ni alamat dia suka. Kalau dibenci, kita tahu alamat-alamat dia benci. Walau dia tak beritahu, saya benci. Tapi daripada raut muka, kita tahu dia tak suka. Setiap benda ada alamat. Kiamat ni, Allah pun tak beritahu, tapi Allah beri alamat-alamat kiamat. Orang berjaya, kita tak tahu siapa berjaya, siapa gagal. Tapi Allah beri alamat-alamat orang berjaya. Alamat-alamat orang gagal. Demikian juga alamat-alamat orang yang dapat hidayah atau tidak. Orang ni tuan-tuan, kalau dia minat nak dengar, dia minat nak berfikir, dan dia bertanya pun pada persoalan yang mengelirukan dirinya, bukan dia nak kelirukan orang dengan soalannya. Dia keliru, maka dia pun nak tanya soalan. Berbanding seorang yang cuba tanya soalan untuk kelirukan orang. Kaum Nabi Nuh tanyakan soalan untuk kelirukan Nabi Nuh. Ternyata yang keliru itu mereka. Maka Nabi Allah Nuh kata, kalau dah aku nasihat, macam ni gaya kamu, tetap menentang, tetap menolak. Setiap kali aku cakap macam ni, kamu cakap macam ni. Bila aku jawab semua, kamu kata aku cakap banyak pula. Kemudian kamu cabar aku bawa azab. Kalau begini, kamu tidak mau berfikir, bererti Allah sudah hendak menyesatkan kamu. Isu di sini ialah sesuatu itu memang ditetapkan oleh Allah. Namun Allah Ta'ala beri kepada manusia untuk ikhtiarnya. Ini yang disebut tentang perbahasan halil insan mukhayyarun am musayyarun. Apakah manusia itu dia buat pilihan sendiri atau dia dipilih untuk dirinya? Hakikat Allah Ta'ala dah tentu. Namun Allah Ta'ala berikan kepada manusia kemampuan untuk memilih. Allah Ta'ala berfirman, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. Kami tunjukkan pada manusia dua jalan. Allah Ta'ala berfirman, فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang ingin beriman, dia akan beriman. Siapa yang ingin kufur, maka dia akan kufur. Kita sendiri dalam melalui perjalanan hidup kita, kita rasa tak macam kita memilih sesuatu. Kalau diberikan kepada kita dua biji buahan,
pasti kita ni ada satu perangai, ini fitrah kita akan memilih. Walaupun buahnya sama besar. Kalau diletakkan kepada kita satu bekas roti yang saiznya sama besar, berat pun sama, kita tetap ingin memilihnya lagi. Walaupun dah diberitahu sama je. Kalau goreng ikan, seekor ikan tu berat 200 gram. Sama. Dengan adunan sama, marinate sama, kita bila tengok 2 atau 3 ekor ikan, kita tetap nak memilih juga. Maka fitrah kita, Allah jadikan manusia, dia ingin memilih. Hatta kalau saya kata tuan-tuan pergi sama, kita letak ni semua kain warna merah belaka. Kita dah beritahu ni warna sama belaka tahu. Ambillah mana-mana sama je. Dia tetap tengok lama dia pilih. Mana satu merah mana dia nak. Kita dah kata merah tu sama. Untuk menunjukkan fitrah manusia. Bahkan waktu kita berkahwin, kita memilih. Kahwin, kita memilih. Waktu kita bekerja, kita memilih nak kerja apa. Kalau kita mau pilih kerja ni atau kerja tu. Kalau pun ada orang offer kita, maka waktu itu kita yang memilih nak atau tak nak. Maka kalau pun kita kata orang paksa, namun dalam paksaan orang kita juga sedang memilih apa yang kita nak. Apatah lagi hidayah yang menjadi punca bahagia atau derita. Benar Allah Ta'ala tetapkan, namun Allah letak satu sunnatullah, kita sendiri manusia memilih. Kita memilih. Maka tiba-tiba kita kata Allah, saya ni dah Tuhan dah pilih gitu. Tidak, awak yang memilihnya. Memang dalam kekuasaan Allah. Tapi sunnatullah. Oleh kerana kaum Nabi Nuh, dia memilih untuk tidak beriman. Sebab setiap nasihat Nabi Nuh dibuang ke dinding. Dibuang ke tepi. Bahkan kemuncaknya mereka berkata Nabi Nuh berbohong dan menipu. Allah Ta'ala berfirman, Am yakulu naftarah. Apakah kamu berkata bahawa Nabi Nuh sengaja menipu mengatakan dia Nabi? Dan menipu mengatakan itu wahyu yang diturunkan oleh Allah. Maka kata Allah, Qul, wahai Nabi Nuh, jawab kepada mereka, Ini iftaraituhu, kalau aku berbohong pada lantikan kenabianku dan wahyu yang diturunkan kepadaku, fa'alayya ijrami, aku akan menanggung dosa yang besar. Aku takut dosa. Wa ana bari'um mimma tujrimun, sedangkan aku jauh daripada apa yang kamu tuduh itu. Artinya mereka percaya bahawa memang ada Nabi. Sebab Nabi ini semenjak manusia turun di bumi, mereka tahu dah ada Nabi iaitu Adam AS. Semua manusia mengetahui bahawa di dunia ini ada Nabi, ada Rasul. Ada orang insan yang istimewa yang dipilih oleh Allah. Sebagaimana mereka percaya dan mereka yakin ada orang-orang yang diberi kelebihan-kelebihan tertentu. IQ yang lebih bijak, fizikal yang lebih tinggi, badan yang lebih kuat. Semua kita percaya benda itu. Ada orang yang berat badan sama dengan kita. Kalau kita berat 60, dia pun 60. Tapi kekuatannya lebih pada kita. Kita pun tahu. Dia mungkin boleh mengangkat beban 3 kali ganda dia. Mungkin. Angkat 200 kilo. Mungkin atau tidak? Mungkin. Kita meyakini dalam kelas kita sama, cikgu sama. Tapi ada orang kita rasa dia akan lebih istimewa. Dia dapat nombor 1. Dia lebih mudah faham. Maka kepercayaan manusia tentang ada Nabi dan Rasul ini satu kepercayaan yang dah lama. Sebab yang pertama yang manusia turun itu namanya Nabi dan Rasul Adam. Yang pertama turun kat dunia Rasul. Maka semua cucu-cucu, anak cucu Adam AS mengetahui datuk mereka itu Nabi dan Rasul. Semua tanyalah mana-mana agama samawi. Bahawa Adam itu Rasul. Dan kita keturunan Nabi dan keturunan Rasul. Kenapa Allah jadikan kita ni asalnya keturunan Nabi dan Rasul? Supaya kita tahu kita dalam petunjuk asalnya. Kita dalam fitrah. Kalau baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut kullu mauludin yuladu al fitrah, setiap kelahiran itu dilahirkan dalam keadaan suci bersih. Bukan sekadar kelahiran, kita juga daripada keturunan fitrah, keturunan Nabi. Nabi menyatakan kullukum min Adam, semua kamu dari Adam. Semua kamu daripada keturunan Adam. Maknanya tuan-tuan, kita semua sepakat kita keturunan Nabi. Untuk apa kita keturunan Nabi? Supaya kita tahu kita asalnya agama tauhid. Mengesahkan Allah sebelum berlaku penyelewengan dan kesyirikan pada Allah. Yang telah dimulakan oleh kaum Nabi Nuh. Maka kaum Nabi Nuh akhirnya dia mengakui bahawa betul ada Nabi. Tapi kamu ni nipu Nabi kot. Dan kamu juga tipu tentang wahyunya.
Maka Nabi ni jawab, sebab antara sifat Nabi mereka takut dosa. Walaupun mereka tidak berdosa dan maksum. Sebab itu para Nabi semuanya beristighfar kepada Allah. Walau mereka tidak berdosa. Kenapa mereka istighfar? Kerana takut berdosa. Tapi mereka tak berdosa. Macam orang yang cemerlang, dia takut gagal. Mereka tak gagal. Orang cemerlang. Sebab dia dah memang orang terpilih, duduk asrama pula. Dia baca buku. Tapi tanya dia takut tak gagal? Takut. Takut. Kita tuan-tuan bila kita jadi orang terbaik, kita takut kita jadi tercorok. Orang yang juara dunia. Katakan dia juara dunia dalam apa-apa permainan sukan sekalipun. Setiap kali dia berlawang, dia rasa takut. Ada seorang juara tinju terkenal dunia. Orang tanya rahsia dia boleh menang banyak perlawanan. Dia kata setiap kali aku masuk gelanggang, aku nampak orang ni boleh kalahkan aku. Sebab itu aku bersungguh-sungguh lawan. Aku tak pernah underestimate ataupun merendahkan lawanku. Bahkan dia berpesan kepada orang yang baru-baru. Jangan pernah bila masuk gelanggang, kamu merendahkan orang dalam gelanggang tadi. Sebab boleh jadi dia buat kejutan dan kamu kalah. Sebab itu dia berlatih gila-gila. Dia sentiasa menganggap pencaburnya itu boleh tumbangkan dia. Walau dia cemerlang. Dia kuat. Apatah lagi para Nabi SAW. Mereka sudah maksum tapi mereka bimbang. Kebimbangan mereka tinggi. Sehingga mereka berdoa, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami dalam agamamu, dalam ketaatan. Walau para Nabi maksum. Kebimbangan. Orang-orang baik. Orang-orang soleh. Sebab itu Nabi Nuh kata, kalau aku berbohong, aku tanggung dosa besar. Sedangkan kamu tahu aku tidak akan melakukan dosa. Dan aku tidak sebagaimana yang kamu tuduhkan. Dan ini dialog terakhir Nabi Allah Nuh AS. Ini dialog terakhir kemuncak sesudah Nabi Allah Nuh berdakwah dan mereka terus tunjukkan kebebalan mereka, kebodohan mereka dan berterusan untuk menentang Nabi Allah Nuh, memperolok-olokkan Nabi Nuh, menafikan kenabian, bahkan ke mana mereka mencabar azab Allah. Kerana tidaklah mereka mencabar azab Allah, melainkan akan sampai waktunya. Kita tuan-tuan kalau kita jahatlah. Tapi kita tak cabar datang azab Allah, insya-Allah selamat ni. Tapi kalau kita jahatlah, kalau ada orang tu jahat. Saya tak semayang, tak kena pun azab Allah. Bawa azab Allah. Tak lama lagi. Dia kalau tak semayang, dia tak cakap begitu, okey. Tapi kalau waktu mencabar azab Allah, kamu tunggu. Dia tidak akan lama daripada tempoh kamu cabar. Tuan-tuan kita ni kalau cabar orang besar, tak lama benda tu pun datang pada kita. Kita cabar orang besar, orang ada kuasa. Ini kan pula orang mencabar Allah. Kemudian Allah berfirman, saat-saat akhir kaumnya sudah habis diskusi debat. Dan kita tahu dakwah Nabi Nuh berterusan selama 950 tahun. Ini nas dalam Al-Quran. Di sisi ahli kitab, mereka mengatakan bahawa dakwah Nabi Nuh cuma 600 tahun. Kemudian berlaku hujan lebat dan banjir selama setahun 27 hari. Kemudian selepas kapal Nabi Nuh itu mendarat, maka Nabi Allah Nuh hidup lagi 350 tahun. Jadi jumlahnya ialah 951 tahun 27 hari. Ini kira ahli kitab. Ia bertentangan dengan nas Al-Quran. Al-Quran menceritakan bahawa dakwah Nabi Nuh itu ialah 950 tahun. Tetapi ketika mana mereka mula menentang Nabi Allah Nuh, kemuncak penentangan dan kemuncak mereka mula mempersendakan Nabi Nuh dengan melampau-lampau. Ketika mana mereka minta azab, maka Allah memerintahkan Nabi Nuh membina bahtera. Membina bahtera kerana apa? Kerana mereka sudah minta azab. Maka Nabi Nuh AS sesudah 950 tahun baginda berdakwah dan tempoh penderakan mereka minta azab, maka bermula tempoh Nabi Allah Nuh membina bahtera. Ketika mana mereka mempersendakan. Dan sebelum setengah para ahli sejarah ataupun ahli tafsir menyatakan Allah Ta'ala menjadikan kaum Nabi Nuh, wanita-wanitanya tidak lagi beranak dan tidak lagi mengandung, sebagai satu tempoh kebinasaan mereka. Supaya tidak ada yang binasa anak-anak kecil. Maka wanita mereka tak lagi beranak. Semuanya jadi mandul. Dan ini disebut dalam surah Nuh. Ketika mana mereka mengadu isteri-isteri mereka mandul.
Ketika mana mereka mengadu kemarau yang banyak, kemarau yang kuat, sehingga kering sungai-sungai mereka. Mati ternakan-ternakan mereka. Tidak mengandung isteri-isteri mereka. Maka Nabi Allah Nuh mengambil peluang itu untuk berkata, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin." Kata Nabi Allah Nuh, aku berkata kepada kaumku, mohonlah ampun pada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Allah pasti akan menurunkan hujan. Justru bila Allah menurunkan hujan yang lebat, hujan yang menyuburkan, maka pasti kamu akan kembali banyak harta. Sebab tanah subur, boleh jual sayur. Dan ternakan makan, gemuk ternakan. Wa yumditkum bi amwalin wa banin, dan kami akan banyakkan anak-anak kamu. Dah kemarau teruk sangat, bini pun tak boleh beranak. Dengan kesuburan tadi, bila subur tanah, ia juga memberi maksud subur wanita-wanitanya. Maka boleh beranak. Tapi dek mereka lawan dan mereka meminta azab, maka Allah timpa mereka dengan kemarau yang panjang. Sehingga isteri mereka sudah mandu, tak boleh beranak. Supaya nanti bila berlaku banjir, tidak melibatkan anak yang kecil. Tak ada. Yang kena tadi semua orang dah dewasa berlaku. Orang-orang yang sudah mukallaf. Setengah ulama menyatakan bahawa mereka dimandukan dalam tempoh 40 tahun. Dan 40 tahun tak beranak. Kahwin-kahwin tak beranak. Kahwin-kahwin tak beranak. Sehingga generasi anak-anak tidak besar dah umur mukallaf. Kerana mereka akan dibinasakan semua oleh Allah. Maka tak ada isu bahawa anak-anak yang mati. Anak-anak kecil yang tenggelam tak ada. Semuanya dah besar. Dan semuanya sudah memilih kekufuran. Semuanya sudah memilih untuk melawan Nabi Nuh. Mempersendakannya. Maka Allah berfirman, wa uhiya ila Nuh, dan diwahyukan kepada Nabi Nuh annahu, bahawasanya. Ini kalam muktamad dari Allah. Lan yu'mina min qaumika, tidak sekali-kali akan beriman lagi mana-mana kaum kamu. Illa man qad aman, melainkan yang dah beriman. Yang dah beriman banyak tu je. Stop. Tak ada lagi yang beriman. Fala tabtais, maka jangan kamu duka cita lagi. Jangan kamu sedih lagi. Setengah para ulama menyebut perkataan Nuh berasal daripada perkataan naha ya Nuhu nauhan. Artinya Nabi Nuh sentiasa menangis kerana memikirkan kaumnya yang menolak dakwah. Sentiasa fikir kaumnya tolak. Tentang pada Nabi dia ada sifat kasih sayang yang tinggi. Kita kalau mak nasihat anak tak dengar, kita pun nangis. Kenapa kita bimbang kebinasaan anak-anak kita? Ini kan pula Nabi. Sebab kita cuma bimbang kebinasaan bersifat dunia. Dia tak pergi sekolah, panjat pagar, lawan cikgu Allah macam mana masa depan budak ni. Buat malu aku. Nanti besar nak kerja apa. Kita takut. Kita cuma takut dunia. Tak ada pula mak ayah waktu anak-anak tak dengar nasihat dibimbang nanti masuk neraka. Jarang. Kita banyak bimbangkan hal-hal pencapaian dunia dia. Kita takut. Tapi pada Nabi, mereka bimbang kaumnya akan kekal dalam neraka. Mereka takut. Sebab mereka sayang. Semua pada Nabi sifatnya sayang pada umat. Sebab itu para ulama menyatakan syarat menjadi pendakwa dia mesti ada sifat sayang. Kalau pendakwa tak ada sifat sayang, kerjanya nak ngentam je, maka dia tak boleh jadi pendakwa. Dia boleh jadi pengentam. Kalau dia nak dakwah, dia mesti sifat kasih sayang tinggi. Sifat pemaaf ni tinggi. Melihat manusia dengan rahmat. Bi'aini rahmah. Yanzuruna ila nas bi'aini syafaqati war rahmah. Mereka melihat orang lain dengan pandangan rahmat dan kasih belas. Ini jiwa pendakwah. Sebab itu pendakwah juga dia tidak bersifat segera mendoakan keburukan. Dia terus berdakwah. Sehingga ternyata alamat-alamat penolakan. Maka Nabi Allah Nuh diberitahu oleh Allah, wahai Nuh, tak akan lagi beriman melainkan yang dah beriman. Fala tabtais. Kan itu jangan sedih lagi. Bima kanu yaf'alun, apa pun yang mereka buat. Jangan sedih lagi. Tabah, tunggu. Wasna'il fulka bi'ayunina, binilah kapal, kata Allah. Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Allah Nuh AS dengan firmannya, wasna'il fulka bi'ayunina, binilah kapal dengan panduan kami. Untuk menunjukkan kapal yang dibina oleh Nabi Nuh AS bukan kapal yang dibina oleh mana-mana tukang kayu. Sebab tukang-tukang kayu dia buat kapal atau tukang-tukang kapal buat kapal berdasarkan pengalamannya. Berdasarkan ilmu.
Tetapi Nabi Nuh dibuat kapal berdasarkan wahyu. Tuan-tuan, hebat kapal ini. Dan ini merupakan kapal pertama dalam sejarah manusia. Kapal yang pertama yang berlayar di lautan. Yang berlayar atas air. Yang pertama. Dan sejarah manusia. Kerana zaman Nabi Adam tidak dibina kapal. Demikian juga zaman Nabi Allah Idris. Supaya manusia mengkaji dan melihat. Inilah orang pertama yang berlayar di atas dunia ini. Berlayar dengan lautan yang lebih dahsyat daripada mana-mana lautan. Lautan ini terhasil daripada semua mata-mata air yang keluar dari dunia. Dan semua titisan hujan yang berguguran dari langit. Dan semua pasang sungai dan pasang laut bergabung. Dan taufan yang kuat yang membadai. Menjadikan ia lautan yang paling bergelodak dalam dunia. Lautan yang paling dahsyat dalam dunia. Sana laut tadi. Dengan hujan tak berhenti-henti. Dengan angin taufan yang kuat. Dengan mata air terus mengeluarkan mata airnya. Secara begitu banyak. Seumpama dia. Sebagaimana Allah sebut. Wafarat tanur. Tasbih Allah kata umpama kita jerang air. Kita masak air. Lalu air itu menggelegak. Lalu keluar daripada kuyuk ataupun kendi air. Menggelegak keluar. Bayangkan air itu dalam keadaan arus yang kuat tadi. Kepanasan dan sebagainya. Maka Allah Ta'ala menyuruh Nabi Allah Nuh AS membina bahtera berdasarkan kepada tunjuk ajar Allah. Sehingga riwayat menyebut Allah Ta'ala perintahkan malaikat turun lalu mengajar Nabi Nuh. Walaupun sepakat ulama Nabi Nuh ini memang dah tukang kayu. Dia memang kerja dia tukang kayu. Kerana semua para Nabi yang Allah Ta'ala utuskan, mereka memang ada pekerjaan sendiri. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, pengembala kambing pada waktu kanak-kanak dan peniaga. Nabi Allah Isa, dia menjual hasil tenunan ibunya Maryam. Nabi Allah Zakaria, dia membina rumah, kontraktor. Nabi Allah Ibrahim, dia menternak kambing dan dia juga menjual kain. Nabi Allah Shu'aib, juga seorang penternak kambing dan seorang pedagang. Sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran. Semua Nabi-Nabi alaihissalatu wassalam mereka ada kerja. Nabi Adam seorang petani. Dia berkebun dan dia bertani. Nabi Idris merupakan tukang jahit. Bukan baginda orang pertama yang menggunakan jarum. Dan pertama yang menjahit. Supaya kita tahu pekerjaan jahit ini asalnya kerja lelaki. Kemudian perempuan ambil alih. Nanti kita kaji kenapa perempuan ambil alih ni. Walaupun lelaki yang asal jahit. Tapi sampai hari ni pun yang bijak jahit tetap orang lelaki juga. Perempuan dijahit 2 koyak boleh lah. Lelaki juga yang masuk industri jahitan dan sebagainya. Ada kisah di sebalik itu. Dalam kitab Awail menyebut tentang peristiwa-peristiwa pertama dalam dunia. Berdasarkan pada nas. Antaranya kisah Nabi Nuh AS. Pertama, menaiki bahtera. Pertama, membina kapal. Dan satu-satunya kapal yang dinaiki oleh semua makhluk Allah. Manusianya dan juga binatang-binatangnya. Naik. Sama ada, melainkan binatang yang tak naik ikan. Oh, ikan kalau naik mati kan tu. Sebab ikan memang dalam air. Burung naik. Kerana tidak ada pokok untuk mereka singgah. Burung walaupun dia terbang, dia kena singgah atas pokok. Dia kena landing. Tapi bila semuanya tenggelam, dia nak landing kat mana? Maka dia berada dalam bahtera Nabi Nuh. Dan semua Allah perintahkan untuk menjaga kita katakan survival binatang ini sehingga hari kiamat. Binatang-binatang dipelihara. Yang orang tanya babi masuk sekali, ya babi masuk sekali sebagai ujian Allah. Babi masuk. Kucing masuk, tikus dia masuk. Mana binatang yang ada, yang datang, yang ada dalam bahtera Nabi Nuh. Kata Allah lagi, bila menyebut bahtera yang dibina dengan panduan dari Allah, wa wahyina dan wahyu dari Allah, wala tuqatibni fil ladzina zalamu. Jangan lagi kamu berbicara denganku dengan orang yang zalim yang tidak beriman. Innahum mughraqun. Semua mereka tenggelam. Baik Allah dah ingat awal. Pada Nabi Allah Nuh, siapa dia yang tidak beriman tak kira siapa. Kerana itu Nabi Allah Nuh ketika mana berdoa supaya Allah selamatkan anaknya, maka Nabi Nuh baru menyedari kesalahannya kerana Allah dah beritahu bahawa jangan kamu minta atau persoalkan sesiapa pun selepas ini kerana mereka semua tenggelam di kekafiran. Nabi Allah Nuh AS, dia tengok anak dia datang naluri seorang ayah. Maka doa biar anak dia selamat. Sedangkan Allah dah kata semua yang kafir, tak kira siapa, mereka akan
dimusnahkan. Termasuk isteri Nabi Nuh. Kadang-kadang kita tanya, kenapa Nabi Allah Nuh tak doa biar isteri dia selamat? Tetapi mendoakan biar anaknya selamat. Tuan-tuan kalau tanya, tuan-tuan sayang bini ke sayang anak? Kelang kabut tu, takut nak jawab. Kalau sayang bini ada cara dia, sayang anak ada cara dia. Jadi kalau agak-agak lah dalam musibah macam tu, isteri lemah, anak lemah, tuan-tuan tolong siapa? Saya tolong anak. Isteri yang pun tak tolong, dia dah pandai berenang, saya dah ajar. So selamatlah jawapan macam itu. Tuan-tuan, kenapa Nabi Nuh tak doakan isteri dia selamat? Isterinya mati. Kerana isterinya telah menunjukkan alamat kekufuran dan penentangan pada Nabi Nuh. Tapi tidak anaknya. Sebab biasa tuan-tuan anak-anak, dia tak tunjuk lawan ayah. Tapi bini biasa tunjuk lawan suami. Biasa. Isteri Nabi Nuh AS tunjuk watak-watak kekufurannya. Bahkan dia mempersendakan Nabi Nuh. Tapi anaknya tidak. Ya, sebab anak dia takkan berani dengan ayah. Menghormati ayah tu masih ada. Justru itulah menyebabkan naluri ayah tadi mendoakan biar anak dia selamat. Ini salah satu sebab. Banyak cerita di sebalik anak, tapi kita tak nak ta'anik banyak-banyak. Kita pergi pada apa yang Allah sebut. Wa yasna'ul fulk. Lalu Nabi Allah Nuh pun membina kapal. Allah menyebut perkataan fulk. Al-fulk al-mashhun dalam ayat yang lain. Bahtera yang penuh. Sebab bahtera yang dibina oleh Nabi Nuh ini ialah bersifat bahtera penyelamat. Kata setengah ulama kata kalau bahtera penyelamat, macam kita tengok bot-bot penyelamat, dia bersifat melengkung. Dia tutup semua. Kalau tuan-tuan perasan, mana-mana kalau bot penyelamat yang duduk kat kapal-kapal besar, dia akan tutup. Dia fully cover. Tutup. Maka bahtera Nabi Nuh juga tutup supaya dia, bila dilambung oleh ombak, dilambung oleh gelora, bila hujan turun, dia tak masuk dalam, air itu tak masuk dalam kapal. Dia tutup penuh. Dia ditutup penuh. Bentuk melengkung. Walaupun tentang bagaimana sifat bahtera ini dibina, tak ada orang tahu. Dan Allah tak sebut. Walaupun kalau kita baca nas daripada ahli kitab, dia cerita 3 tingkat. Tingkat pertama binatang, tingkat kedua manusia, tingkat ketiga burung. Diceritakan pandangnya 300 depa atau lebih kurang kita katakan 150 meter. Lebarnya 50 ataupun 25 meter. Maka dalamnya juga ada dia punya ukuran dia. Bentuk depan macam burung, sebagaimana bentuk burung di hadapannya. Mereka mensifatkan dengan segala sifat batil Nabi Nuh ini. Namun semuanya ini Allah Ta'ala tak sebut dalam Al-Quran. Kenapa? Kerana bila kita cerita tentang selamat, apa tuan-tuan peduli tentang apa yang selamatkan kita? Sebab itu bila seorang tu dia jatuh atau karam di lautan, dia tak kira kepingan kayu pun dia pegang. Dia tak kira dah apa pun. Asalkan timbul. Dan juga kerana, sebagaimana saya katakan, uslub Al-Quran tidak mementingkan penceritaan. Al-Quran mementingkan mesej. Kerana kalau kita mementingkan penceritaan, kita lebih suka tengok cerita berbanding mesej. Sebab itu mana-mana filem atas dunia ni, walaupun dikata ada mesej, semuanya orang gagal faham mesej kerana mereka hanyut dalam penceritaan. Dia buat cerita Bosya. Kalau nak tunjuk orang tu insaf. Tak, orang tak tengok insaf tu, orang tengok seksinya Bosya tu. Akhirnya orang hanyut ke situ. Sebab itu kalau kita perhatikan Al-Quran, ada banyak benda Al-Quran tak cerita. Siapa nama anak dia, siapa nama bini dia. Tak penting. Yang penting kalau kamu kufur habis. Dan juga bila Al-Quran tak cerita tentang bagaimana kapal ini. Cuma Allah menyebut bahawa kapal ini dibina dengan alwahun wa dusuk. Daripada kepingan-kepingan kayu dan paku-paku. Mismar. Dusuk yang ni paku-paku. Jenis apa kayu? Walaupun kebanyakan ulama kata kayu yang dibina ialah kayu saj. Kayu saj maknanya kalau terjemah bahasa Melayu kayu jati. Ada kata kayu kokar, Ustaz, kokar. Kayu paling keras sekali kayu jati. Keras. Ni kalau anak-anak nak gigit pun patah gigi anak-anak. Kerana dia keras. Maka dibina bahtera. Yang disebut sebagai as-saj. Khashabus saj. Namun juga tak sebut dalam Quran. Yang penting bahawa bahtera itu hebat sebab dia dibina dengan panduan wahyu. Kalaulah kita kenal seorang pakar kapal, dia tolong monitor kita, pasti hebat kapal tu. Pasti hebat. Kalau kita main bola, jurulatih paling hebat, pasti hebat dia main bola. Kapal ini satu-satunya kapal yang dibina dengan wahyu. Tak macam kapal-kapal lain yang dibina dengan pengalaman, dengan kebijaksanaan secara kita katakan bersifat perjalanan pekerjaan dia.
Tapi ini wahyu. Hebat. Maka berapa tingkat, berapa panjang, bukanlah satu isu. Berapa lama siap? Ada kata 2 tahun baru siap, ada kata 40 tahun baru siap. Ada kata Allah Ta'ala perintah Nabi Nuh tanam kayu dulu. Maka kayu itu tumbuh 100 tahun. Lepas tu terbang buat kapal lagi 100 tahun, 200 tahun. Semua benda ni tidak ada nas. Tapi cerita sedap. Ni kalau saya cerita semua nganga, sedap. Tapi mesej kita lupa dah. Mesejnya ialah, kalau kamu lawan Allah, tunggu kebinasaan. Tunggu kehancuran yang kamu tak jumpa jalan keluar dan jalan keselamatan. Mereka yang benar-benar berada dalam bahtera Allah. Dia ni orang yang berpegang teguh dengan perintah Allah. Bahtera ini satu manifestasi petunjuk kepada yang berpegang pada perintah Allah. Kerana siapa yang berpegang pada perintah Allah, maka Allah akan jadikan sebab yang menyelamatkan dia. Dan siapa yang kufur pada Allah, maka semua sebab-sebab ni akan gugur, hilang. Yang pandai berenang tu tak akan tak akan menolong dia. Yang banyak harta tak boleh tolong dia. Yang ada kelebihan itu, semua kelebihan tu tak boleh tolong dia pada waktu Allah nak binasakan dia. Tapi bila Allah nak selamatkan, maka Allah boleh jadikan mana-mana sebab untuk selamatkan dia. Walaupun dengan seekor semut, dia boleh selamat. Walau mungkin dengan seekor burung dia akan selamat. Seekor ikan dia boleh selamat. Sekeping kayu dia boleh selamat. Maka ini kisah bahtera Nabi Nuh. Dan ketika mana dia membina bahtera, wa kullama marra alaihi malak, setiap kali pada pemimpin lalu ketika mana Nabi Allah Yunus dan Nabi Allah Nuh membina bahtera, sakhiru min, mereka mempersendakan, mereka kata gila buat kapal. Ya kerana belum ada orang buat kapal. Kata ni kenderaan pertama yang akan membelah laut. Kerana bukan kebiasaan mereka naik kapal. Tiba Nabi Allah Nuh buat kapal. Dan buat kapal pula atas darat. Dia tak buat kat limungan, tak buat kat air. Sebab tempat Nabi Allah Nuh duduk itu bukan kawasan sungai ataupun kawasan laut. Untuk menjadikan laut ataupun kapal itu popular. Bot itu popular, tidak popular. Duduk pedalaman yang hasil mereka pertanian dan sebagainya. Hasil utama kaum Nabi Nuh ialah pertanian dan peternakan. Ya, mereka tidak berhajat untuk duduk tepi sungai. Apatah lagi mereka tidak berhubung dengan dunia luar sebab dunia waktu itu cuma di situ. Manusia tidak berkembang lagi. Berada di situ. Maka bila mereka lihat Nabi Nuh buat satu kenderaan, lalu mereka memperbodohkan Nabi Nuh. Dengan segala sifat-sifat kenderaan tadi. Qal, Nabi Nuh jawab, in taskharu minna, kalau kamu menggilakan kami hari ini, memperbodohkan kami hari ini, fa inna naskharu minkum, kami juga akan memperbodohkan kami. Dalam terjemahan pimpinan Rahman disebut begini, kalau kamu melihat tindakan kami bodoh kerana membina kapal, kami juga melihat kamu bodoh kerana tolak dakwah kami. Bodoh, terang kamu salah. Kamu tak ikut, kamu lagi bodoh pada kami. Tapi dalam penafsiran di sini menyebut, kalau kamu mempersendakan kami membina bahtera, ingat hari kamu akan menjawab, menelan balik persendaan kamu tadi. Duk senda kapal, tiba-tiba kapal ni je yang selamat. Kadang-kadang kita senda sesuatu. Kan kita musafir lah, kawan kita bawa tempe. Alah tempe kita mana makan, persenda. Time dia lapar, dia pun nak tempe tu. Dia nampak tempe tu macam ayam panggang. Masa tu dia persenda tempe tak makan. Kita ulur tu dia makan pelahap. Sebab apa? Tadi dia persenda, dia telang balik apa yang disendakan. Maka bila mereka melihat yang selamat cuma bahtera Nabi Nuh, fasawfa ta'lamun, kamu semua akan tahu, man ya'tihi azabun, siapa yang akan dikenakan azab, yukhzi, yang akan menghinanya, wa yahillu alaihi azabun muqim, dan akan berterusan kekal dalam neraka. Bukan sekadar kamu akan kena azab yang hina di dunia, kamu akan kekal selama-lamanya dalam neraka. Hatta iza jaa amruna, maka bila datang ketentuan kami, wa farat tanur, dan air sudah melimpah. Kata farat tanur, saya dah sebut tadi, umpama kita panaskan air, dia dah menggelegak. Dia tak keluar daripada dia punya kawasannya. Bila dia, kita katakan menggelegak, dia dah keluar. Wa farat tanur, sudah sampai semua air mula keluar. Memenuhi bumi ini, menenggelamkan gunung Ghana. Gunung pun tenggelam, pokok-pokok habis. Semua tenggelam. Kul nahmil fiha, dan kami katakan kepada Nabi Allah Nuh, bawa di dalamnya, min kullin, setiap sesuatu, setiap semua, min kullin, semua, zaujain isnain, secara berpasangan. Ayat ini Allah Ta'ala tak boleh sebut binatang apa, tapi yang jelas ia adalah binatang secara berpasangan, jantan dan betina. Termasuk babi, ya, termasuk babi.
Semua binatang. Yang ada hari ini ialah binatang yang pernah menaiki bahtera Nabi Nuh. Yang diselamatkan. Wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaul wa man aman. Maka semua binasa melainkan orang yang kami dah tetapkan mereka selamat di kalangan orang beriman. Wa ma amana ma'ahu. Tapi tidak beriman bersamanya melainkan sedikit sahaja. Disebut sedikit sahaja ialah yang beriman, setengah menyatakan yang beriman cuma 6 orang. Nabi Allah Nuh dan juga 3 anaknya dan 3 isteri pada anaknya. Itu anak yang beriman bernama Sam, Ham, Yafis. Ini 3. Adapun yang kafir bernama Kan'an dan isterinya binasa. Ada berkata namanya Yaum. Selain daripada nama Kan'an, nama Yaum. Tapi nama ini juga tak disebut dalam Quran ataupun hadis. Ini dalam kita katakan buku-buku sejarah ahli kitab. Maka ini saja. Ada yang menyatakan jumlah mereka 80 orang. 40 lelaki, 40 wanita. Ada yang mengatakan jumlah mereka ialah 79 orang. Dan termasuk isteri Nabi Nuh yang beriman. Di mana Nabi Nuh ini dia ada 2 isteri. Satu kafir, satu beriman. Ke mana dalam surah Tahrim menyebut isteri Nabi Nuh antara isteri yang dibinasakan oleh Allah. Disebabkan kufurnya pada Allah. Tapi dalam nas yang lain menyebut tentang isterinya menaiki menaiki bahtera bersama-sama dengan Nabi Nuh. Maka bagaimana taufik, bagaimana memahami mudah. Nabi Allah Nuh memiliki 2 isteri. Satu yang beriman dan satu kafir. Yang kafir itu binasa. Yang beriman ini selamat. Untuk menunjukkan bahawa nilai keselamatan bukan seorang itu namanya isteri Nabi, tapi kerana dia beriman pada Allah. Walaupun ada orang kata, Ustaz, kalaulah saya jadi isteri Nabi kan bagus. Ialah bagus, takut jadi isteri Nabi Nuh yang kafir. Ada orang kadang-kadang ialah dia macam terfikirlah nak selamat Ustaz, kalaulah kita hidup zaman Nabi. Seronok Ustaz datang kuliah. Dah kuliah Ustaz pun datang. Dia kata kalau hidup zaman, ada orang tuan-tuan Ibn Yasir dia nak berada pada zaman orang baik-baik dan dia menyangka salah seorang daripada orang tu. Kalau saya Ustaz jadi isteri Nabi kan seronok. Jangan. Kita jangan duk bayang begitu. Sebab nilai sebenar bukan kita berada pada zaman tu. Nilai sebenar apakah kita beriman? Kalau sekarang kita beriman, kita bersyukur pada Allah. Kita duduk zaman mana pun kita tak risau. Tak risau. Kalau saya hidup zaman Tok Kenali Ustaz, boleh belajar untuk kenali. Ni zaman Tok tak dikenali Ustaz tu saya tak belajar. Tok kenali saya belajar. Ada orang duduk impian nak belajar dengan wali-wali, nak belajar yang dia tahu sekarang wali. Tuan-tuan zaman dia di situ pun orang pun tak nak belajar dengan dia. Orang tak anggap pun dia wali zaman dia hidup. Lepas mati pun orang kata macam tu. Sama juga kita hari ni orang ustaz-ustaz yang ada tak nak belajar. Nanti bila dah mati ustaz, tahu ustaz tu wali, nyesal aku tak belajar. Kalau aku dapat hidup balik. Begitu bodoh manusia. Mereka tak reti ambil peluang zaman mereka. Mereka terus berangan-angan kalau mereka duduk zaman lain. Zaman lain. Dan menganggap mereka mungkin jadi isteri Nabi-Nabi. Mungkin jadi isteri sahabat-sahabat. Jangan begitu. Sebab itu nilai kita tuan-tuan. Bukan kita isteri siapa. Bukan kita anak siapa. Ustaz, kenapa saya bukan anak Nabi? Kan kalau kamu anak Nabi jadi macam anak Nabi Nuh tu. Yang tak dengar kata. Cukuplah kita bersyukur pada Allah bila kita beriman. Kita duduk zaman mana pun kita tak kisah. Asalkan Allah beri kita iman. Jangan kita minta duduk satu zaman, kononnya kita rasa kita akan berada dengan kelompok baik. Tidak semudah itu untuk berada bersama kelompok baik pada zaman itu. Zaman ni pun nak duduk dengan kelompok baik pun kita dah goyang. Tok guru kita kena kutuk-kutuk sikit, kita pun dah goyang. Macam mana dulu? Nabi-Nabi yang dia kata gila, bodoh. Goyang pengikut dia. Bahkan sebagian pengikutnya murtad. Sebab itu kita perlu melihat dengan nilai iman yang Allah beri pada kita hari ini. Kemudian kata Allah tentang yang selamat cuma sedikit, kita dah sebut jumlah yang selamat. Ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 80, ada yang mengatakan 79 orang. Ada yang mengatakan bahawa sebahagian bahawa Nabi Nuh ada 2 isteri, seorang beriman, seorang kafir. Kemudian kata Allah, wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Dan Allah berfirman, wahai Nuh, katakanlah, naikilah bahtera dengan membaca bismillah dengan nama Allah, majriha yang memperjalankannya, wa mursaha dan yang menjadikan dia berhenti, yang selamat berhenti. Inna rabbi laghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Berhubung dengan doa ini, setengah para ulama menyatakan, disebut dalam satu hadis, Nabi bersabda, amanun li ummati minal gharaq
idza raqibul fulk an yaqul bismillahil malikir rahmanir rahim, bismillahi majriha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Umatku akan selamat daripada tenggelam kalau dia baca doa ini, iaitu bismillahil malikir rahmanir rahim, bismillahi majriha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Dan diriwayatkan dalam hadis At-Tabrani, Nabi bersabda, amanu ummati minal gharaq idza raqibu fis sufun an yaqulu bismillahil malikir rahman wa ma qadarullah haqqa qadrih, bismillahi majriha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Ini antara doa yang bila mana kita baca, insya-Allah Allah Taala selamatkan kita daripada tenggelam, selamatkan kita daripada karam. Ini doa yang kita baca waktu kita naik bot, naik kapal, apapun kenderaan di atas air. Kerana Allah yang hakikatnya Allah lah yang memperjalankannya selamat, dan Allah juga yang menjadikan dia berhenti pada pelabuhan dengan selamat. Kadang-kadang jalan selamat dekat pelabuhan tenggelam juga. Maka yang menyelamatkan perjalanan Allah. Sebab itu kita tak pernah lupa kalau kita naik bot, naik kapal, kita baca bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim sebagai satu ikhtiar, satu doa yang Allah ajar. Dan ini doa Nabi Allah Nuh AS dan doa semua orang beriman di kalangan umat Nabi Nuh. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.